Jadi begitulah pembincangan oleh Dr. Madandi mengenai dasar-dasar agama yang seperti dalam faham Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau telah menguraikan ke 15 rukun yang telah diuraikan dalam oleh Imam Al-Baghdadi, dan beliau mengambil hanya rukun pertama mengenai hakikat dan ilmu yang beliau huraikan dengan panjang lebar. Tetapi itu pun kurang mendalam itu. Sebenarnya bila nak masuk dalam lagi, takut bila masuk dalam hilang dia seorang tinggal. Sebab tu dia tak masuk dalam sangat. Takut masuk terowong tu kita duduk kat luar. Tak nampak apa di dalam tu. Tapi begitulah. Apa ni kita lihat betapa ulama yang telah mengasaskan pemikiran-pemikiran ini lebih 1000 tahun yang lalu, dan perbincangan ini sampai sekarang masih relevan. Itu yang kita sebut. Perbincangan ini masih relevan dalam konteks aliran pemikiran modernisme pergi kepada postmodernisme, pergi kepada post-postmodernisme. Kita lihat umpamanya bila disebut tentang keadilan Allah. Ada kawan-kawan kita yang mengatakan, dia kawan-kawan kita ni, tuan-tuan kenal, saya kenal, sebut nama, tak payah sebut. Dalam kitab kerja mengatakan dia benda tak mungkin bagi seorang Hindu yang betapa dalam kuil yang membesarkan Tuhannya pun boleh masuk neraka. Itu bila dia mempersoalkan tentang keadilan Allah, ataupun yang disebut tadi itu antara pemikiran postmodernisme ialah relativism. Siapa yang tadi gitu? Itu nanti tanya Haji Kadir. Relativism ini pun pahaman postmodernisme kan, yang meletakkan macam sebut oleh Ustaz Wan tadi, semuanya pada tingkatan yang sama. Sebab itu kalau jaringan Islam liberal, dia panggil mereka Islam kan, DIL di Indonesia itu, dia kata apa? Al-Quran itu kan makhluk, dan oleh kerana dia makhluk, Al-Quran itu tidak semestinya benar. Jadi kita boleh mempersoalkan kebenaran Al-Quran kerana dia makhluk. Dan Al-Quran itu dia kata apa? Bukan mazhab yang hakikat sebenarnya yang turun. Kerana yang turun ini bukan seperti Al-Quran dalam Lauh Mahfuz. Al-Quran yang turun hanya kumpulan-kumpulan ayat-ayat yang terpengaruh juga dengan politik, terpengaruh juga dengan pandangan-pandangan pemimpin. Dia ingat Quran ini seperti Bible. Jadi itu JIL tu, orang seperti Ulil Absar, nama pun nama Islam, tapi mempersoalkan Al-Quran, mempersoalkan tentang Nabi. Nabi juga manusia, dia juga membuat salah, juga membuat silap. Jadi kita boleh mengkritik. Dia ingat Nabi macam dia, dilihat manusia sama je. Jadi pemikiran postmodernisme begini memang sekarang ini lagi teruk. Bukannya Facebook, Tuhan dah menjadikan babi, kenapa Tuhan mesti mengharamkan babi? Kepala memang biol. Kalau kita lihat hari-hari Facebook ke, dalam Twitter ke, pemikiran begini memang pemikiran yang sangat berkembang sekarang. Sebab tu kita memilih untuk kita kembali balik kepada melihat bagaimana ulama dan menghuraikan tentang hakikat kebenaran sebenarnya yang disenaraikan dalam rukun 15 rukun tadi itu, yang kita mesti hantar. Ini baru kita baru sentuh tentang hakikat dan ilmu. Itu belum kita minta Ustaz Nakaim huraikan lagi tu. Jadi oleh kerana itu saya minta Ustaz Nakaim untuk huraikan. Dalam falsafah August Comte, dia mengatakan yang real itu ialah yang sesuatu yang boleh dimasuk dalam tubuh uji.
Makna boleh dikesan dengan panca indera, boleh dikesan dengan panca indera. Itulah yang real. Mana hakikat itu real itu. Yang ada sebenarnya. Bukan khayal. Bukan kosong, diada-adakan. Tapi yang betul-betul ada. Itu yang hakikat tu kan. Jadi yang betul-betul ada itu, kalau dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, boleh diketahui. Dan hakikat sesuatu itu memang ada. Bukan tak sesuatu yang ada itu memang boleh diketahui. Jadi dalam falsafah barat, Auguste Comte dia kata yang ada itu hanyalah benda. Itu misalnya. Tapi di dalam keyakinan kita sama yang ada itu tidak terbatas kepada apa yang kita tahu. Apa yang kita tahu. Yang ada itu memang dia real ada, ya. Sama ada kita tahu atau tidak tahu. Bagi falsafah materialism ni, dia kata yang ada ialah yang kita boleh kesan. Itu yang ada yang sebenarnya. Kalau kita tak ada kesan, itu tak ada. Kalau kita kata ada pun, itu adalah khayalan. Itu dia. Persepsi kita ada. Itu yang bagi kita hakikat, katalah cabai. Hakikat cabai itu memang ada. Yang kita tahu warna dia aja, sifat dia. Tapi cabai itu sendiri memang ada. Kalaupun kita tak tahu, tapi dia ada. Macam itulah tentang hakikat ini. Dan yang keduanya, yang apa yang disebutkan tadi itu tentang apa? Tentang zat dan sifat. Zat, kita mengetahui zat Allah Subhanahu Wa Taala adalah real. Zat itu adalah real. Dan bagi kita, zat itu ada sifat. Cuma saya nak tambah sikit. Sifat itu ada dua sifat, iaitu sifat zat dan sifat af'al. Sifat zat dan sifat af'al. Sifat 20 yang dibincangkan oleh ulama-ulama kita itu ialah sifat zat. Yang Wahabi tu kata, oh Allah, mana ada 20 je, ada 99 apa semua sekali, beratus banyak lagi yang ada. Yang itu sifat af'al, yang bukan jadi perbincangan, bukan jadi masalah, bukan jadi masalah, tapi yang jadi confuse kita, yang boleh menimbulkan keraguan dan persoalan ialah sifat-sifat zat. Sebab itu dibincangkan sifat-sifat zat itu. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah apabila membincangkan soal sifat-sifat Allah, dia mulakan dengan berkata bahawa Allah itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Itu dah disebut, dia bagi amaran dulu lah untuk hal itu. Jangan lu kata 20 sifat je. Tapi sifat Allah itu ialah sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Tengoklah buku-buku kitab-kitab kuning, kitab-kitab apa, semua macam tu. Kemudian baru dibincangkan sifat 20 yang jadi persoalan, yang jadi kekeliruan. Tentang yang lain itu adalah sifat af'al yang tidak jadi masalah. Jadi puak-puak Wahabi tak faham. Sebab apa puak-puak Wahabi ni tak faham? Dia anti ilmu. Anti ilmu. Okey. Ilmu itu apa? Ilmu itu istilah. Ilmu itu istilah. Sebab itu allama Adam al-asma. Macam mana kita tahu gelas? Beza gelas dengan cawan. Pasal apa? Pasal nama. Apabila sebut gelas, kita tahu dah gelas, pasal ada nama, kita tahu.
Apabila sebut cawan, kita tahu beza antara gelas dan cawan kerana ada nama. Itu ilmu. Kan? Allama Adam al-asma. Jadi apabila ilmu apabila Al-Quran dan Sunnah, yang Wahabi ni dia nak pegang pada Al-Quran dan Sunnah. Dia tak ada Quran, tak ada Sunnah, tak ada. Kan? Okey. Di dalam Al-Quran dan Sunnah, orang melaksanakan, orang menghayatinya. Ulama-ulama sahabat-sahabat menghayatinya. Apabila menghayatinya, dia ada kesan dalam diri. Dia nak kata apa? Dia bagi nama. Apabila bagi nama, dia boleh bagi tahu kepada orang kemudian. Itu ilmu. Katalah dia beriman, dia beribadah kepada Allah SWT. Sahabat-sahabat ni berdasar kepada Nabi mengajar pada mereka beribadat pada Allah SWT, dan dia merasakan gerun pada Allah Taala. Dia gerun pada Allah Taala. Itu ihsan dalam tu kan. Apabila dia merasa gerun pada Allah SWT atau perasaan lain lagi, ya, maka dia kata itu haibah. Cari dalam hadis tak ada. Itulah ilmu. Padahal haibah, perasaan gerun tu sudah ada zaman Nabi, zaman apa pun dah ada. Okey. Al-Quran. Ini yang pasal bid'ah-bid'ah ni semua ni. Gila bid'ah pula. Al-Quran Karim waktu turun itu ditulis. Nabi suruh penulis wahyu tulis. Titik pun tak ada. Baris pun tak ada. Tapi orang masa tu boleh baca. Pasal benda biasa pada dia. Pasal dia dengar Nabi. Sebab itu tulis macam mana pun dah. Shorthand boleh Shorthand pun boleh baca kan. Pasal dia dengar benda tu pada Nabi, dia hafal, dia apa, tulis macam mana pun dia boleh baca. Tapi orang yang kemudian yang tak dengar wahyu, orang yang jauh dan sebagainya, dia tengok Quran titik pun tak ada, apa pun tak ada, baca macam mana, dah dalam bukan baca. Sebab itulah Sayyidina Ali mula menciptakan nahu. Kalau dhammah, kalau bunyi macam tu disebut dhammah. Kalau macam ni kasrah. Kalau macam ni jadi bagaimana nak baca dhammah kasrah? Dia kata huruf itu terbagi pada 3. Kan? Iaitulah nama, perbuatan dan preposition. Oh, Sayyidina Ali. Baru ilmiah. Dia buat kata bid'ah juga. Oh, bid'ah juga tu. Mana Nabi dah buat dulu tu? Tak ada. Tulis tak ada bagi pun. Jadi inilah benda-benda macam ni. Sebab itu saya kata dia orang ni anti ilmu. Tak faham apa benda tu. Dan apabila mereka macam bukan nak pelekai ulama Saudi dah lah. Tapi oleh kerana dia dulu satu ketika dulu dia larang semua buku-buku. Kalau buku-buku apa? Mereka buku Ibn Taymiyah. Buku Imam Ghazali dia larang masuk Saudi. Buku falsafah dia larang masuk. Buku ini tak boleh, semua ni tak boleh. Quran, hadis Ibn Taymiyah. Sampai sekarang duk Ibn Taymiyah ya. Yang lain dah tak boleh apa dah kan. Itu yang berlaku ni ya, yang salah faham. Jadi tentang inilah ya, yang kita kena balik semula pada Ahlussunnah wal Jamaah. Yang saya rasa pendapat Ahlussunnah wal Jamaah boleh menghadapi cabaran zaman mana pun. Ya. Dan pada hari ini pun dalam menghadapi pasca modernisme falsafah Ahlussunnah wal Jamaah boleh menghadapi, mempunyai kekuatan yang boleh menghadapi dalam hal yang berkaitan dengan ketuhanan, dalam hal yang berkaitan dengan apa
nilai-nilai dan sebagainya, semua boleh menghadapi kalau kita kembali kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Ilmu istilah. Ya. Sebab itulah maka dalam kitab-kitab itu disebut az-zakat lughatan wastilahan. Dari segi bahasa makna dia ini, makna dia bersih dan tumbuh. Dari segi istilahnya apa? As-salah. Dari segi bahasanya ad-du'a. Dari segi istilahnya ialah perbuatan yang mula dengan takbir dan sudah dengan salam. Itulah istilah, itulah yang ilmu. Apabila disebut salat, as-salat, kita tahulah. Tak ada apa, kita tahulah. Secara umum, secara lughah pun kita boleh tahu doa, kan? Jadi yang orang sangka tak reti bagi mana, kan? Tak reti bagi istilah, tak reti bagi makna. Dia jahil lah. Tengok gelas dengan cawan, apa? Ada ilmu kan? Kalau tak tahu, tak ada nama. Tak ada ilmu kan? Nak beza macam mana gelas cawan? Nak kata apa? Yang orang duk tu sign hafal semua dengan itu gini jadi gini tu apa pasal? Pasal istilah. Ini kimia, ini apa? Biology, ini chemistry, ini kimia, ini fizik. Pasal apa? Dia dapat bezakan tu kerana ada nama masing-masing.